Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, mari kita mulakan majlis ini sama-sama dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Mudah-mudahan ibadat puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan yang ada itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadat yang wajib ada kekurangan, maka ditutup, ditampung dengan amalan-amalan sunat. Seperti mana sembahyang fardu kita lakukan ada kekurangan, kan, ada kecacatan, maka kekurangan tersebut kita tutup, kita tampal dengan sembahyang-sembahyang sunat. Begitulah ibadat puasa wajib ini, kekurangan tersebut yang ada itu ditutup dengan ibadat-ibadat puasa sunat. Hari ini tuan-tuan, kita cuba baca sikit mukaddimah berkaitan dengan surah Yasin. Saya bukan nak tafsir lah surah Yasin, nak cerita mukaddimah saja, gambaran kasar surah Yasin. Surah Yasin antara surah yang kerap dibaca oleh masyarakat kita, masyarakat kita di Malaysia ini. Dalam pelbagai jenis situasi, maka surah Yasin ini menjadi amalan sebahagian daripada orang-orang Islam. Dan amalan membaca surah Yasin ini, tuan-tuan, satu amalan yang baik. Sehingga kalau dekat pondok, kadang kita baca surah Yasin ini tiap-tiap pagi baca. Ada kelebihan? Oh, pastilah ada kelebihan. Kalau tuan-tuan boleh amal surah Yasin tiap-tiap pagi, memang bagus, memang baik. Baik. Surah Yasin ini termasuk dalam surah yang diturunkan di Makkah, mengandungi 83 ayat. Terletak pada juzuk akhir juzuk 22 dan awal juzuk 23. 83 ayat. Kebanyakan ulama mengatakan surah Yasin turun di Makkah. Ada beberapa ulama, segelintir ulama menyatakan surah ini surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Namun yang paling kuat yang mengatakan surah ini surah yang turun di Mekah. Kenapa? Kerana di dalam surah ini dan surah-surah yang turun di Mekah banyak menceritakan perihal yang berkaitan dengan akidah dan juga keimanan. Surah-surah yang turun di Mekah banyak berkisar tentang akidah, tentang keimanan. Dan dalam surah Yasin ini pun banyak perkara yang berkaitan dengan keimanan. Kenapa masalah iman ini perlu diutamakan dahulu? Kerana akidah dan juga keimanan ini akan menjadi asas kepada pembawaan seseorang itu di atas muka bumi ini. Kita ni bergerak, bekerja berdasarkan keyakinan yang ada pada diri kita. Pasal tu Islam datang mula-mula memacak ke dalam hati-hati manusia tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya orang-orang Islam yang beriman ini apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar, ujian yang pelbagai, mereka tetap dengan Islam. Mereka tetap berusaha mentaati perintah Allah kerana yakin bahawa amalan yang mereka buat ini
akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah antara kekuatan yang ada pada orang-orang yang beriman. Berbeza orang yang bekerja tetapi tidak menjadikan akhirat sebagai landasan. Mereka akan bekerja berdasarkan apa yang mereka nampak sebagai habuan di atas muka bumi ini. Kalau menghadapi kepayahan, menghadapi kesulitan, maka dengan mudah-mudah orang akan tinggalkan kerja tersebut kerana dia tak nampak habuan di dunia. Berbeza dengan orang beriman ini, walaupun berhadapan dengan pelbagai jenis penindasan, kezaliman, tekanan daripada penguasa pada ketika itu, para sahabat ini tetap dengan Islam, tetap mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di samping memperjuangkan agama ini di tengah-tengah masyarakat supaya agama ini dianuti oleh masyarakat. Dalam surah Yasin ini termuat 3 perkara utama. Dalam surah Yasin ini dimuatkan 3 perkara utama. Yang pertama antaranya tentang beriman kepada hari kebangkitan, iaitu hari akan dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Perkara ini perkara yang tak pernah didengar oleh masyarakat Mekah. Pasal tu apa yang dibawa oleh Nabi SAW ditentang oleh masyarakat kerana manusia tak terfikir, tak pernah tahu bahawa lepas mati ini ada kehidupan semula. Maka surah Yasin ini menceritakan tentang keimanan terhadap hari akhirat, hari kebangkitan manusia selepas mati akan dihidupkan semula. Yang kedua, cerita tentang perjalanan manusia menuju padang mahsyar, berkaitan dengan padang mahsyar pula. Yang ketiga, cerita yang berkaitan dengan kisah penduduk sebuah negeri, penduduk negeri yang membunuh orang yang menegakkan Islam. Ada orang datang menyatakan tentang kebenaran tentang Islam ini, tiba-tiba orang tersebut dibunuh. Maka cerita-cerita ini menjadi contoh tauladan bagi orang-orang selepas ini yang ingin menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Maka mereka pun menjadikan kisah pemuda ini, pemuda negara Antakiyah ini, Habib An-Najjar ini sebagai contoh di dalam kehidupan ini. Baik. Permulaan surah Yasin ini Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat ni dalam surah-surah ni mula dengan Yasin kan, Yasin ni. Saya bukan nak tafsir tuan-tuan. Yasin ini termasuk dalam huruf muqata'ah, huruf-huruf yang disusun daripada huruf-huruf tertentu. Makna ni apa? Maknanya tak tahu. Kebiasaan selepas daripada huruf-huruf ni, mesti kebiasaannya Allah akan cerita pasal Al-Quran. Contoh kat sini, Yasin wal Quranil Hakim, Quran. Alif Lam Mim Zalikal Kitab, itu kitab Al-Quran. La raiba fi hudal lil muttaqin. Tuan-tuan cari kebiasaannya lepas ni mesti cerita pasal Quran. Kenapa? Kerana Quran ini penting dalam hidup seorang muslim. Quran ini bukan buku cerita. Quran ini adalah kitab yang agung, kitab yang agung yang cukup penting dalam kehidupan seorang manusia. Maka kita perlu mengambil berat tentang apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang di dalam Al-Quran ini. Sebab dia cukup penting dalam kehidupan kita ini. Kena ambil tahu. Yang kedua, cerita tentang kenapa cerita pasal Al-Quran ini. Kerana orang-orang kafir musyrikin Mekah ini, dia sentiasa mempertikaikan kerasulan Nabi SAW. Dia tak mengaku. Maka dia buatlah macam-macam jenis halangan. Maka sebagai bukti bahawa Nabi
ini sebagai rasul, maka Allah pun mencerita dalam surah Yasin ini, innaka laminan mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah dari kalangan rasul-rasul yang diutus. Jadi Nabi ini dapat kekuatan daripada Al-Quran, daripada wahyu yang Allah turunkan ini. Kemudian dalam surah Yasin ini ada satu cerita yang saya beritahu tadi, cerita yang berlaku di sebuah negeri yang bernama Antakya. Antakya ini antara Turki saja. Antakya ini Turki ya. Antara dekat Turki, Antakya ini. Di mana penduduk di sana mendustakan rasul yang diutus. Mendustakan rasul yang diutus. Seperti mana dalam ayat Yasin ni, ayat yang ke-13. وَضُرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, maka kamu ceritalah kepada mereka kisah penduduk sebuah negeri. Negeri mana tu? Negeri Antakya. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, ketika mana datang kepada mereka seorang rasul. Bila datang rasul ini mengajak penduduk dia supaya mengesakan Allah, maka rasul tersebut telah didustakan. Apa yang dibawa oleh rasul itu telah didustakan. Ini menjadi pengajaran dan juga amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Pengajaran apa? Pertama, kalau kita ikut apa yang rasul ni bawa, maka kita akan mendapat keselamatan. Kalau kita menentang apa yang dibawa oleh rasul, maka orang tersebut akan berhadapan dengan azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Ini pengajaran. Kisah-kisah ni semua cerita orang yang ikut pada rasul ini akan mendapat kejayaan, tapi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini akan menerima akibat buruk. Itulah yang terjadi di dalam kisah ini. Dikisahkan bahawa seorang lelaki bernama Habib An-Najjar, apabila rasul ni datang, rasul ni didustakan oleh penduduk, maka datanglah seorang pemuda. Rasul dua orang yang diutus, iz arsalna ilaihi musnaini, dua orang rasul. Maka mereka pun mendustakan rasul itu. Fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin, maka kami kuatkan yang dengan yang ketiga. Yang ketiga ni siapa? Pemuda yang bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ni bila tahu ini rasul ni yang diutus, maka dia datang beritahu penduduk dia, nasihatkan kaum dia, berimanlah kamu kepada rasul ini. Faqalu inna ilaikum mursalun, kamu berimanlah dengan rasul ini kerana rasul ini diutuskan kepada kamu. Kata Habib An-Najjar ini, dia bukan rasul. Rasul tu dua orang beriman. Maka dia ajak, akhirnya dia nasihati kaum dia ni. Namun nasihat dia ni tidak dihiraukan. Kaum dia tetap ingkar terhadap suruhan rasul-rasul tersebut. Akhirnya apa kaum dia buat? Kaum dia pun bunuhlah Habib An-Najjar ini dengan cara memijak-mijak dia, pijak-pijak sampailah dia terbunuh. Habib An-Najjar ini dipijak-pijak sehinggalah dia mati syahid. Mati syahid. Nak mengajar kepada kita, begitulah keadaan orang yang berjuang, berusaha mempertahankan agama ini. Ada yang di kalangan mereka yang mati syahid. Dia bukan dari kalangan rasul, Habib An-Najjar. Lalu bila dia mati, cerita banyaklah nanti ya. Bila dah syahid, maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan Habib An-Najjar ini ke dalam syurga. Ke dalam syurga. Kenapa? Kerana dia membantu beriman kepada Allah dan membantu para rasul yang diutus oleh Allah. Kerana apa? Kerana Habib An-Najjar ini memperjuangkan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ganjaran dia ialah syurga. Lalu sebelum itu Habib An-Najjar ini, Allah ceritakan dalam Al-Quran ni,
Bila dia dah nak masuk syurga ni, masuk syurga, maka dia pun nak beritahu kepada kaum dia. Dia pun nak beritahu kepada kaum dia apa yang dia dapat selepas daripada mati. Dia nak beritahu, rugilah kamu tak nak tolong Rasul ini, rugilah kamu tak nak ikut perintah Rasul ini, rugi kamu. Habib An-Najjar itu walaupun mati syahid, maka dia nak beritahu kaum dia, ikutlah Rasul ini, kamu tahu tak aku diberi syurga oleh Allah. Dia nak cerita kepada kaum dia. Tapi tak boleh ceritalah. Tak boleh cerita. Sebab dah mati. Habis. Kemudian kisah ini seperti mana saya cakap tadi mengajar kepada kita bagaimana dakwah Islamiah itu dilaksanakan dan perjuangan umat-umat yang terdahulu. Jadi dalam cerita ini juga ada pengajaran yang kita boleh ambil, bahawa jangan sekali-kali kita menghalang kerja-kerja kebaikan. Jangan kita cuba-cuba menghalang kerja-kerja yang diperintah oleh Allah. Jangan. Kuat macam mana pun seseorang itu, dia tidak akan menang apabila berhadapan dengan Allah. Dan orang yang buat kerja ni, kerja-kerja Islam ini, ujian pasti ada. Maka hendaklah bersabar. Bukan semua benda kita cakap ni orang boleh terima, tapi bersabar. Kerana kalau kita bercakap, kita buat kerja ni, pahala dah dapat. Pahala dapat. Seperti Habib An-Najjar. Berjaya ke dia? Kalau ikut perkiraan kita, memang tak berjaya lah. Sebab kata-kata Habib An-Najjar ni tak diterima oleh kaum dia. Tak diterima. Lepas tu dia pula mati. Kalau kita cakap, itu kan dah rugi dah tu, diam-diam sudahlah. Kenapa nak cerita? Dah tahu orang tak boleh terima, kenapa nak cerita? Kan dah mati dah, kan dah rugi. Itu kita cerita. Tapi Islam tak pandang macam tu. Islam pandang apa yang kita buat, dan Islam tak memandang apa akibat dia. Yang penting apa kita buat. Akibat tu nanti. Disebabkan Habib An-Najjar ini melaksanakan perintah Allah, membantu agama Allah, walaupun dia mati, kaumnya tak terima seruan dia, namun Allah tetap memberi ganjaran syurga kepada Habib An-Najjar ini. Ini memberi rangsangan kepada orang-orang yang beriman untuk memperjuangkan agama, beramal dengan agama ini dan mempertahankan agama ini. Kerana ganjarannya adalah syurga. Walaupun apa yang kita kata, kebenaran itu walaupun tak diterima oleh orang. Maka bila manusia ini mengingkari perintah para rasul ini dan membunuh Habib An-Najjar ini, Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman, hukuman kepada kaum tersebut, kaum yang membunuh Habib An-Najjar radhiyallahu an. Dengan apa? Dengan sekali tempikan malaikat saja. Allah ni nak azab manusia ini, tuan-tuan, tak susah. Dengan satu suara saja, suara malaikat ini, maka hancurlah masyarakat tersebut menderita menghadapi hukuman tersebut. Menderita menghadapi hukuman tersebut. Kisah dia macam mana? Kisah dia nanti ceritalah. Ini baru mukadimah aja. Ini tak cerita panjang-panjang. Habis. Ayat yang mengatakan Allah menurunkan azab ini juga mengajar kepada kita bahawa Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Namun Allah memberi peluang kepada manusia dengar pesanan para rasul dan sebagainya. Dan seterusnya ayat dalam surah Yasin ini menunjukkan tentang kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk ini. Kan tuan-tuan baca Yasin tahulah makna dah. Allah ceritakan tentang kekuasaan dia mencipta segala sesuatu itu
berpasang-pasangan. Itu dalam subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah jadikan semua makhluk ini berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan pun berpasangan. Kamu pun wahai manusia berpasang-pasangan. Itu yang kamu tahu, yang kamu tak tahu pun ada lagi. Kemudian wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muzlimun. Allah jadikan malam dan siang. Tak ada siapa boleh jadikan malam siang. Kemudian Allah cerita lagi kekuasaan dia, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari ini bergerak berjalan di tempat peredarannya. Pernah tengok matahari tergelincir? Pergi ke mana? Tak ada. Dia ikut peredaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritakan kekuasaan Allah ini luas. Kekuasaan Allah ini luas. Begitulah dengan binatang dan sebagainya. Itu semua di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjukkan Allah ini maha berkuasa. Bukan matahari ini jadi sendiri, tuan-tuan. Kita disebabkan kita selalu tengok matahari, akhirnya mental kita fikir alah ini jadi dengan sendiri je. Bukan. Dia bukan jadi sendiri. Malam siang kita selalu berjumpa, akhirnya kita tak terasa ini kekuasaan Allah. Kita rasa ini jadi sendiri. Bukan. Tak ada benda dalam dunia ni jadi sendiri, tak ada. Tapi disebabkan kita selalu jumpa benda tu, akhirnya kita tak nampak kehebatan Allah Ta'ala. Itu semua Allah yang jadikan. Begitu jugalah semua planet-planet ni, qamar ni, bulan dan sebagainya, Allah jadikan, dan kamu tidak akan jumpa siang mendahului malam ataupun malam mendahului siang, tak akan jumpa. Yang ada apa? Lepas malam datang siang, habis siang datang malam. Begitu. Dia tak ada baru datang malam tadi tiba-tiba siang, tak ada. Dia ikut apa? Dia ikut peraturan dia. Semua makhluk yang besar ini ikut peraturan yang Allah tetapkan. Tak ada makhluk yang besar ni, matahari ke bulan ke apa benda ni yang besar-besar ni, lawan perintah Allah. Tak ada. Semuanya ikut peraturan, undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Tinggal lagi kita manusia ini. Tinggal lagi kita manusia ni. Allah tetapkan peraturan, Allah tetapkan undang-undang, Allah tetapkan panduan dalam Al-Quran. Kita nak ikut ke tak nak ikut? Nak ikut ke tak nak ikut? Makhluk yang paling besar itu matahari, ikut, tunduk. Maka kita pun kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca Yasin ini mengajar kepada kita mesti ikut panduan, peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal makhluk yang hebat-hebat tu pun, langit, bumi, matahari, bulan, semua ikut perintah Allah. Takkan kita pula nak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa minit lagi? Nak habis dah. Kemudian akhir sekali cerita tentang kelebihan dah. Jadi kita ni digalakkanlah kita ni membaca surah Yasin ini. Kita mendalami makna dia, menghayati maksud dia, supaya bacaan kita ini dapat mempengaruhi jiwa kita. Kita dah rajin dah baca Yasin, bagus kan? Baca Yasin banyak kali, tak ada bid'ah ni, tak ada, tuan-tuan. Baca Yasin banyak kali, baguslah. Kalau tak baca Yasin, bid'ah ke? Tidak juga. Tak ada baca Yasin, tak dapat apalah, itu je lah. Rugi je lah. Kalau kita baca ayat Quran, dapat pahala. Antaranya surah Yasin ini. Jadi kita banyakkan baca surah Yasin. Antaranya ketika orang hampir meninggal dunia. Orang nak meninggal kan, baca Yasin. Kerana dia memudahkan keluarnya roh. Begitu juga bila sakit. Bila sakit, bacalah surah Yasin. Baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Dan Yasin ni juga perisai bagi seorang Muslim ketika nak menegakkan agama Allah. Lepas tu ada tempat-tempat dia baca surah Yasin ni. Tiap-tiap hari baca surah Yasin kerana dia sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Dan kita pula kat sini
baca surah Yasin setiap malam Jumaat kan. Malam-malam lain pun boleh baca tak surah Yasin? Boleh. Sebab tiap-tiap malam pun boleh baca. Bila kita dah baca, kita ambillah peluang untuk mengetahui apa isi kandungan surah Yasin ini. Kenapa Allah turunkan surah Yasin? Apa yang kita nak ambil tahu, nak jadikan panduan dalam hidup kita ni ya. Jadi lama kelamaan kita bila baca surah ni, dia akan mempengaruhi kita. Belajarnya sekali, fahamnya sekali, tapi bila tuan-tuan baca banyak kali, apa yang tuan-tuan faham tu bila baca dia akan datang. Barulah kita rasa hebat surah Yasin ni ya. Jadi cukup sekadar tu, cukup kan? Cukup lah tak cukup sekadar tu. Tafsir surah Yasin tak tahulah bila nak baca. Ini baru mukaddimah cerita tentang surah Yasin. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.